Kitab Kejadian Pasal 2. Dengan demikian, selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ke-7, Allah menyelesaikan pekerjaannya, lalu Dia berehat. Allah memberkati hari yang ke-7 dan menjadikan hari itu sebagai hari istimewa, kerana pada hari itu Allah berehat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Taman Eden. Demikianlah riwayat penciptaan alam semesta pada masa Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Belum ada benih yang bercabang dan belum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi, kerana Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. Tetapi air keluar dari bawah permukaan bumi dan mengairi tanah. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, lalu menempatkan manusia yang sudah dibentuknya di situ. Di taman itu, Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pohon yang cantik, yang menghasilkan buah-buahan baik. Di tengah-tengah taman itu tumbuh juga pokok yang memberi hidup dan pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebatang sungai mengalir dari Eden dan mengairi taman itu. Di luar Eden, sungai itu terbahagi menjadi 4 batang sungai. Sungai yang pertama bernama Pison, yang mengalir mengelilingi tanah Hawila. Di situ terdapat emas tulen dan juga wangi-wangian yang sukar didapati, serta batu-batu permata. Sungai yang kedua bernama Gihon, yang mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan serta memelihara taman itu. Allah berfirman kepada manusia itu, "Engkau boleh makan buah-buahan dari semua pokok di taman ini, kecuali buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan buah pokok itu. Jika engkau memakannya, engkau pasti mati pada hari itu juga." Kemudian Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia." Oleh itu, Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Kemudian Allah membawa semuanya kepada manusia itu untuk mengetahui nama yang akan diberikannya kepada binatang dan burung. Demikianlah caranya tiap-tiap binatang dan burung mendapat nama. Manusia itu memberikan nama kepada semua binatang dan burung, tetapi tidak satu pun antaranya dapat menjadi teman yang sesuai untuk menolong dia. Kemudian Tuhan Allah menyebabkan manusia itu tidur dengan nyenyak. Sementara dia terlena, Tuhan mengeluarkan satu daripada tulang rusuk manusia itu, lalu menutupnya semula dengan daging. Daripada tulang rusuk itu, Allah membentuk seorang perempuan
lalu membawanya kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Inilah dia, orang yang sama dengan aku, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Aku namakan dia perempuan, kerana dia diambil daripada lelaki." Itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka menjadi satu. Lelaki dan perempuan itu terlanjang, tetapi mereka tidak berasa malu.